Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan untuk semua anak murid cikgu yang cikgu kasihi, yang cikgu sayangi, pastikan kamu semua duduk dalam keadaan yang bersedia. Duduk dalam keadaan bersedia, kita baca doa siap-siap. Okey, sebab hari ni kita nak belajar berkaitan dengan tajuk wang. Okey, untuk subjek matematik. Okey, seterusnya berkaitan dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, untuk mengetahui mata wang Malaysia hingga RM100. Yang kedua, untuk menjelaskan nilai mata wang hingga 100. Okey, jadi ni kita nak belajar berkaitan dengan nilai wang. Okey, jadi kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 21 untuk kita bincangkan ataupun kamu nak tengok skrin pun boleh. Okey, berkaitan dengan nilai wang. Okey, kat dalam satu perbualan ni, ada perbualan antara pelajar-pelajar ni kan. Dikatakan nilai wang kat sini. Yang pertama, si lelaki ni dia katakan, ni, saya bayar dengan wang RM50. Kemudian, yang lelaki ni kata, beg ni berharga RM50. Okey, dikatakan kat sini kita akan bincangkan berkaitan dengan nilai abakus. Okey, apakah itu? Okey, cikgu rasa kamu sebelum ni dah pernah tahu berkaitan dengan benda ni. Ni nama dia abakus. Okey, jadinya kita nak tahu dengan lebih jelas, lebih terperinci berkaitan dengan bagaimanakah untuk kita menyesuaikan. Okey. Yang pertama, kamu boleh tengok dekat gambar raja dekat sebelah ni kan. Dikatakan titik ringgit untuk memisahkan ringgit dengan sen. Okey, itu apa tu? Okey, ni dekat dalam satu nilai abakus. Okey, maka dekat bahagian tengah-tengah ni dia ada warna putih tau. Okey, ada warna putih ni maka itu adalah titik untuk memisahkan nilai ringgit dengan nilai sen. Okey, kita ada khususkan untuk tahun 2 ni, kita ada belajar untuk bahagian, kita tengok daripada ujung. Yang sar, puluh, dan ini adalah titik yang memisahkan ringgit dan sen. Okey, kemudian ada sar dan puluh. Okey, dan bahagian yang hujung ni adalah bahagian untuk sen. Okey, kemudian bahagian yang sebelah dia ni pula adalah bahagian untuk ringgit. Okey, jadinya kat sini kamu dah tahu apakah perbezaan antara lidi yang pertama, kedua dan seterusnya. Okey, dan setiap bahagian ada dia punya maklumat dia tersendiri. Okey, macam mana nak guna? Benda ni mudah je. Cikgu yakin kamu lebih mudah nak faham. Okey, contoh. Kita tengok dekat dalam buku teks kamu, muka surat 21. Ataupun kamu nak tengok kat dalam skrin pun boleh. Okey, yang pertama ni dikatakan ada RM50. Okey, so RM50 kita tolakkan 5. Okey, ni adalah nilai 5. Kan, nilai 5. RM50. Maka kita katakan yang pertama ni adalah nilai ringgit kan. Nilai tempat ringgit. Maka kita turunkan 5 ke bawah. Okey. Kemudian yang B ni kita tengok RM20.90. Okey, RM20.90. Macam mana nak tahu? Kat sini ada RM20 dan ada sen-sen dia ni. Kita kumpulkan semua jadi 90 sen. Okey, maka bila kita nak buat nilai abakus ni adalah kita tengok RM20. Okey, ni adalah nilai ringgit. Yang dua bahagian depan ni kan, nilai ringgit. Maka kamu naikkan 2. Okey, 1, 2. Okey, kamu nampakkan 2 ni? Okey, kemudian 90 sen. Okey, 5 turunkan ke bawah dan 5 gerakkan lagi. 6, 7, 8, 9. Okey, dan ini adalah nilai untuk sen. Okey, misal katalah kalau dikatakan 95 sen. Maka kamu gerakkanlah yang hujung sekali ni. Sebab itu adalah nilai sar. Okey, contoh. Tapi kita tengok untuk contoh yang C pula. Dikata kat sini ada RM37.50. Okey, RM37.50. Bagaimanakah kita nak bentukkan kepada abakus? Okey, kita tengok yang pertama ni. Yang pertama kita katakan ada nilai ringgit. Okey, nilai ringgit ni kita naikkan 1, 2, 3. Okey, nilai bawah ni lah. Okey. Kemudian kata 37. Nilai yang kedua adalah rumah sar.
Okey, 7 ni ada nilai SAR kan? Okey, jadinya 5, 6, 7 gerakan. Okey, kemudian 50 sen. Maka gerakan pada nilai, pada tempat sen dan pada nilai digit 10. Ni 5 gerakan ke bawah. Okey. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan nilai abakus. Okey, jadinya benda ni penting untuk kamu faham betul-betul sebab dia akan masuk dalam periksa. Okey, kemudian kat sini diadakan yang kedua. 2A dikatakan RM50 sama nilai 2 nilai RM50 sama nilai dengan RM100. Betul tak? Betul ke tidak? Okey, jawapannya adalah betul. Sebab apa? Sebab RM50 tambahkan dengan RM50 maka akan jadi RM100. Okey. Dan kita boleh katakan juga 10 nilai RM10 sama dengan nilai RM100. Okey, macam mana nak kamu nak tahu? 10 tambah 10 tambah RM10 tambah RM10 sehinggalah menjadi RM100. Maka dia adalah nilainya sama dengan RM100. Bila kita kumpulkan RM10 tu kepada RM10, 10 keping. Okey. Faham kat sini? Okey, kemudian yang kedua B dikatakan bincangkan gabungan lain bagi nilai wang ini. Okey, dikatakan kat sini dekat dalam gambar rajah ni dia ada berapa ringgit? RM72.65. Okey, RM72.50. Jadi kita nak mengasingkan dia punya gabungan nilai wang tadi tu, boleh juga dengan cara lain. Okey, contohnya RM50 kat sini 60 tambah RM10 tambah RM5 ada 2 keping dan RM1 ada 2 keping dan ada 65 sen. Maka kita boleh bagikan contohnya macam mana? Okey, contohnya kita bagikan RM50. Okey, RM50 dengan ada RM20, RM20. Okey, dengan RM2. Okey, jadinya kat sini jadi RM72 kan? Okey, 65 sen ni kita boleh letakkan tambahkan dengan 50 sen kosong 5 50 sen tambahkan dengan berapa ringgit? Berapa sen lagi? 5 tambahkan dengan 10 sen. Tambahkan dengan 5 sen. Kosong. Macam mana nak tulis 5 sen? 0.05. Ni cikgu tulis macam ni kan. Tapi kalau kita tulis cantik boleh jadi cantik. Okey. Okey. Ni adalah cara lain untuk kamu gunakan bila dalam situasi lain lah. Sebab dikatakan gabungan lain untuk nilai wang RM72.65 tadi. Jadinya ini juga boleh kita katakan dia adalah total keseluruhan jumlahnya adalah RM RM72.65. Okey, RM72.65. Okey, dapat kat sini. Okay, seterusnya kita tengok kat sini kita nak bincangkan dengan nilai tambah wang. Okey, nilai tambah wang ni mudah sahaja. Mudah sahaja kalau kamu faham konsep dia. Yang pertama, sebab kita dah biasa kan dengan nilai mata wang ni. Okey, berapakah jumlah harga sebuah kamus? Harga jumlah sebuah kamus dan sebatang pen. Okey, kalau dalam kira-kira, dalam kira-kira kamu masukkan je RM40. Kamus ni RM40 sebab dia ada bagi nilai dekat sini. RM40 tambahkan dengan RM30 nilai pen. Okey, dengan sebatang pen. Dia tulis kat sini. Okey, jadinya macam mana nak buat? Kamu buat dalam bentuk kira-kira. Dalam bentuk simulasi macam ni lah. RM40 tambah dengan 30 bermakna 4 tambah 3, 7. Okey, bermakna adalah RM70. Jadi jumlah kamus dan sebatang pen adalah RM70. Okey, dapat kat sini? Okey, mudah je. Seterusnya yang kedua, kita tengok dia punya soalan. Kira jumlah harga sebiji kek dan sekeping kad. Okey, kamu tengok harga sekeping kad tu berapa? 80 sen kan? Kad tu 80 sen dan kek adalah berjumlah RM68.10. Okey, bagaimana kita nak
menulis dalam kaedah bentuk matematik ni lah. Okey, yang pertama kita kena buat macam ni. RM68 sen. Tambahkan dengan 80 sen. Okey, dia punya susunan ni kamu tengok betul-betul. Tengok jelas-jelas supaya kamu tak tersalah susunan dia. Okey, 68 sen dengan 0.80 sen. Okey, jadinya kalau kamu nak kira, pastikan kamu kira dalam susunan yang cantik lah. Okey, ni adalah nilai sen. Okey, dan ini adalah nilai ringgit. Okey, dia punya konsep kat sini, yang pertama kita kena tambahkan nilai sen yang belakang ni dulu. Contoh 000. 8 tambah 1, 9. Jadinya 90 sen. Okey, dan 68 tambahkan dengan 0, maka 68 lah kan. Jadi jumlah harga sebiji kek dan sekepingkat adalah RM68.90. Okey, faham ya kat sini? Okey, seterusnya kita laju sikit. Berapakah jumlah harga untuk set B dan set D? Okey, kaedah yang sama. Okey, kaedah yang sama kamu masukkan. Berapa kamu tengok set A, set B dan set C kan? Set D dia katakan. Jadi kamu pilih. Pilih set B, set D. Set B dikatakan RM24.80 dan set D adalah RM56.70. Okey, bagaimanakah cara bila kamu nak buat dalam bentuk ayat matematik macam ni? Okey, kamu masukkan. Kamu kena tengok nilai sen dengan nilai ringgit. Nilai sen dengan nilai ringgit ni kena bezakan supaya kamu lebih mudah nak kira. Kalau tak, kamu kira pun nanti terabur. Okey. Jadinya buat betul-betul dalam kalau dalam buku kira-kira, kamu masukkan dalam kotak dia 1/1. Okey, contohnya kita tengok sini RM24.80. Okey, dan tambahkan dengan RM56.70. Okey, kat sini kamu nampak jelas kan dia punya susunan dia lagi cantik. Okey, 00 lah. 8 tambah 7. Okey, macam mana ni nak buat ni? 150 sen kan? 15. Jadinya kamu letak 5 dan tambah 1 dekat atas ni. Macam biasa. Okey, kemudian 4 tambah 1 tambah 6. Jawapannya berapa? 11 kan? Jadinya 1 tambahkan 1 ni kecil dekat atas ni. Okey, dan 5 tambah 2 tambah 1. Jawapannya 8. Maka jumlah untuk set B dan set D adalah RM81.50. Okey. Mudah je kat sini. Okey, kemudian kita tengok jumlah harga set A, B dan set C. Okey, kat sini dia minta kira kan. Kalau set A, set B dengan set C berapa pula harga dia. Okey, kat sini kita kena buat lebih banyak sikit lah jalan kira dia. Sebab dia minta untuk 3 kali kaedah dia. Okey, yang pertama kita kira. Kira yang pertama dulu lah set A dengan set B. Kemudian set B tu dah dapat jawapan dia, kita naikkan dan kita tambahkan pula dengan set C. Okey, set C. Jadinya jumlah keseluruhan dia adalah RM69.50. Sebab kita dah melalui proses tambah menambah tadi. Proses dia, konsep dia sama je macam kaedah yang A tadi. Okey? Faham tak kat sini? Jelas kan? Okey. Seterusnya, kita tengok contoh yang keempat pula. Okey, contoh yang keempat dikatakan kat sini RM30, RM41.90 tambahkan dengan RM18.55. Okey, jadi berapa jawapan dia? Okey, kat sini kan kamu patut tahu, kita tengok RM30 kat sini dia hanya tulis 30 sahaja. Okey, jadi mungkin kamu boleh confuse kenapa dia 30 je, macam mana kita nak letakkan dalam bentuk nak kira kan, nak kira macam mana? Okey, jadi kamu boleh kira dalam bentuk macam ni 30 titik 00. Itu bermakna 30 lah, RM30 bila kita nak masukkan dalam jalan kira-kira macam ni. Tambah 00 biar mudah kamu nak kira. Okey, kemudian RM41.90. Tambahkan je, letakkan dia ikut susunan ya, macam cikgu cakap tadi, ikut susunan dia. Dan yang terakhir RM18.55. Okey, tengok dia punya susunan dia. Ni bahagian sen. Okey, dan ini adalah bahagian ringgit. Maka kamu kira je macam biasa. 5, okey ni 00, 5, 9 tambah 5, 14. Jadinya 4 kat bawah,
naikkan 1 dekat bahagian yang ringgit. Ringgit yang pertama, bahagian sak. Okey, dan 8 tambah 1 tambah 1, 10 kan? Okey, jadi kosong, 1. Naikkan 1 dekat atas. Okey, dan ini kita letakkan 1 ni kat bahagian puluh. Okey, 3, 4 tambah 1 tambah 3. Berapa? 9. Okey, bagus. Jadinya jumlah keseluruhannya adalah RM90.45. Okey, boleh jelaskan kat sini bagaimanakah cara untuk mengira dengan mudah dan pantas. Okey. Jadi cikgu tinggalkan kamu untuk kamu jawab. Cuba jawab untuk nombor 1 A, B, C. A, B, C dan D. Dan nombor 2 ni kamu tengok dan boleh kamu kirakan. Dia kata yang pertama tambah harga jambu dan mangga. Tambah harga jambu. Jambu berapa ringgit? RM12. Mangga RM25.60. Okey, untuk tambahkan. Bagaimana kamu nak tambahkan? Okey, dan kirakan jumlah harga pisang, mangga dan rambutan. Okey, ni dah ada 3 kaedah kan? Ada pisang, ada mangga dan ada rambutan. Okey, maka kat sini kamu kena buat 2 simulasi macam yang kita bincangkan tadi. Maksudnya yang pertama kamu kirakan harga pisang dengan harga mangga. Okey, kemudian bila dah dapat jawapan tu, okey kamu tambahkan harga rambutan dengan jawapan tu tadi. Okey, jadi berapa jumlah dia? Okey. Cikgu tinggalkan kamu untuk jawab yang tu dan siapkan juga buku aktiviti muka surat 105. Okey, itu sahaja untuk perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa tolong hantar kerja kamu untuk hari ini sebelum jam 12 malam. Pun bolehlah asalkan kamu hantar. Okey, dan minta maaf atas segala kekurangan cikgu. Kalau tak ada apa-apa, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.